Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama dalam sesi tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran. Kita hari ini telah sampai ke muka surat 565, insya-Allah 565. Dan kita akan bersama-sama pada hari ini daripada ayat 16 sehingga ayat yang ke-42 daripada surah Al-Qalam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkatan kepada kita pada hari ini dan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam hidup kita, insya-Allah sentiasanya sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Jadi hari ini insya-Allah kita akan lihat sekali lagi saya nak ingatkan, recall kembali apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apakah yang disebutkan oleh ulama sebenarnya berkenaan dengan tema kepada juzuk yang ke-29 ini. Juzuk yang ke-29 ini bertemakan kepada dakwah, iaitu menyampaikan agama, menyampaikan Islam kepada seluruh manusia yang merupakan ianya tanggungjawab kepada seluruh muslim. Tak ada muslim yang boleh terkecuali daripada bertugas untuk menyampaikan Islam ini. Balighu anni walau ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setiap orang itu mesti menyampaikan. Sebab apa? Kerana ramai lagi di kalangan manusia yang hidup atas dunia ini yang tidak mendapat Islam, yang tidak mengetahui Islam, yang tidak nampak kebenaran Islam. Jadi semua muslim mestilah menyampaikan Islam ini, dan dakwah ini tidak semestinya kepada non-muslim sahaja yang belum Islam sahaja lagi, tetapi juga kepada orang Islam yang kemungkinannya lari daripada agama, telah mula meninggalkan agama, ada yang mula lalai dengan kewajipan-kewajipan agama dan sebagainya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanggungjawab dakwah ini tak boleh dicuaikan. Jadi tema kepada juzuk yang ke-29 ini adalah tema ad-dakwah. Jadi apa kaitannya dengan surah yang sedang kita baca? Surah yang sedang kita baca pada hari ini, iaitu surah Al-Qalam ini, adalah menceritakan tentang perangai-perangai ataupun apa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai mukmin yang bekerja di jalan Allah ni, sebagai orang Islam yang nak menyampaikan Islam ni, akan menghadapi pelbagai gangguan-gangguan ataupun tekanan-tekanan daripada penentang-penentang, orang yang tak suka kepada agama ni, orang yang tak suka kepada Islam. Jadi kita telah baca kemarin dalam sesi sebelum daripada ni, muka surat 564, bahawa di antara bentuk-bentuk orang yang menentang agama ni yang berlaku di zaman Nabi adalah seperti Al-Walid ibn al-Mughirah ataupun Akhnas bin Shuraik. Jadi itulah bentuk-bentuk Allah Ta'ala kata halaf, mereka ini adalah jahat, mereka ini adalah orang yang tak tentulah datang daripada mana, dari segi keturunan punya tak jelas dan sebagainya. Itulah penentang-penentang agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terus bercerita kepada kita pada hari ini satu bentuk baru, iaitu di antara perkara-perkara yang pernah berlaku kepada satu kumpulan orang-orang yang telah mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian mereka melupakan nikmat itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah hukum mereka di dunia ini, dan supaya mereka ni ingat dan supaya mereka ni bertaubat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan perkara ini, insya-Allah kita bersama-sama dalam muka surat 565, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yaslimunnaha musbihin wala yastathnun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni saya baca 3 ayat ni, iaitu ayat yang pertama sekali dalam muka surat ni ialah ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu apa? Iaitu Allah Ta'ala kata orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang agama ni, orang-orang yang menentang Islam, tak suka kepada Islam ini, sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu tu ialah al-wisam tu, itu ialah seperti kalau kita pada hari ini, iaitu tattoo. Tattoo iaitu kalau ikut dari segi bahasanya, iaitu membuat tanda pada hidung. Hidung ni apa? Ialah satu anggota yang mana paling ke depan lah dalam hidup manusia, dalam manusia ni. Jadi kalau pada hidung tu ada tanda, maka bermakna apa? Bermakna kalau dah bertatu pada hidung tu, makna semua orang akan nampak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkara ini untuk menunjukkan kepada apa? Iaitu setengah ulama tafsir mengatakan maksudnya, maka dia akan didedahkan, orang-orang yang jahat tu, penentang agama itu akan didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat yang mana mereka tak boleh nak sembunyikan lagi. Jadi sama ada apa-apalah yang berlaku yang menyebabkan mereka ni akan menjadi malu nanti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan perkara ini, dan
sebenar-benarnya pun maknanya dalam benar-benar pun berlaku semasa peperangan Badar, di mana Al-Walid ibn al-Mughirah ni telah dipotong hidung dia. Jadi itu pun sanasimuhu alal khurtun. Tapi ianya memberi makna, sebenarnya ayat ni memberi makna yang lebih luas daripada tu lagi, iaitu orang yang menentang Islam ni berjaga-jaga. Kamu nanti akan didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keburukan. Allah Taala tahu keburukan kamu kan. Tapi Allah Taala minta supaya kamu ni bertaubat dululah kan. Sedar kan. Apa yang kamu buat ni salah sebenarnya kan. Jadi oleh kerana itu janganlah kamu ni berterusan. Jadi kemudian Allah Taala bawa satu contoh apa yang telah berlaku kepada satu keluarga yang memiliki kebun. Perkara ini dikatakan berlakunya di Yaman, di satu kampung nama dia Dorawan. Kampung Dorawan. Kampung Dorawan ni terletak lebih kurang 6 batu daripada Sana'a di Yaman. Jadi keluarga ni adalah keluarga, dikatakan keluarga Kristian. Iaitu Kristian maknanya sebelum daripada Nabi Muhammad dah. Makna Kristian maknanya orang beriman dah. Jadi mereka ni ada ayah. Ayah mereka ni sentiasa apa-apa hasil daripada kebun ni dia akan letakkan satu part untuk diberikan kepada orang miskin. Maknanya kalau dia dapat apa-apa, dia dapat hasil daripada buah buah yang diperolehi daripada kebun ini, maka dia akan beri sedikit kepada orang miskin. Dia satu bahagian, dia tak kata sedikit tapi maknanya satu bahagian tu akan diberikan kepada. Jadi itulah tradisi ayah dia ni yang beriman pada masa tu. Dan kemudian anak-anaknya selepas daripada dia mati, anak-anak dia ni maka mewarisilah kebun tersebut kan, kebun tu besar. Jadi anak-anak ni mulalah mengatakan bahawa ayah kita ni bodoh lah, ayah kita apalah beri kepada orang miskin kan. Apa kita ambil semualah kan, ini hak milik kita dan sebagainya. Jadi mereka pun macam tu. Lalu akhirnya mereka pun, jadi pada satu hari mereka berpakatlah pada musim berbuah kan. Jadi mereka nak pergilah petik buah tu kan, sebab banyak buah pada hari tu kan. Jadi mereka pun nak pergi. Jadi malam tu mereka kata esok kita pergi senyap-senyap lah, kita jangan bising-bising lah kan. Sebab apa kan, supaya nanti ada orang miskin tahu. Jadi mereka plan macam itulah. Jadi pada esok harinya mereka plan nak pergi. Jadi ceritanya ialah yang berlaku apa? Pada malam tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar balanya. Ada yang kata dalam bentuk api, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat sini yang akan kita baca ni, iaitu apa kan? Taifun. Fatafa 'alaiha taifun. Maka pada malam tu taifun ni tawaf Kalau ikut tawaf tu maknanya berpusing pada satu tempat Tapi dia ceritakan dalam bentuk maknanya datangnya api pada malam tu, ataupun datangnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka pada malam tu ke atas kebun mereka tu. Jadi kebun dia bala ni pusing semua. Taifun tu kebun tu habis. Jadi sampailah kebun tu jadi apa kan? Jadi kasorim. Sorim ni artinya ialah satu benda yang gelap yang hitam yang terbakar. Jadi asalnya ialah kalau malam gelap tu dipanggil malam itu adalah malam yang as-sorim. Jadi tapi dia gunakan untuk satu perkara, satu ladang ke satu kebun ke satu pokok-pokok yang mana terbakar hitam jadi macam malam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini apa kan? Fatafa 'alaihim. Oleh kerana apa? Oleh kerana mereka tu pada pagi tu kan mereka kata iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Pagi esok kita akan pergi. Ini ayat 17 saya baca ini kan sekali ayat 17, ayat 18, 19. Jadi sebab cerita dia berpusing-pusing jadi saya nak ceritakan secara keseluruhannya. Jadi pagi tu mereka esok kata pagi-pagilah kita pergi la yusrimunnaha tu maknanya la yasrimunnaha tu maknanya kita akan pergi petik buah tu musbihin pada pagi awal pagi lagi. Tapi mereka la yastasnun. Maksud la yastasnun ini mereka tidak men-exceptionkan, maknanya tidak mengecualikan. Mengecualikan apa? Ada dua pendapat ulama sebut sini. Yastasnun ni, yang pertama maksud yastasnun ialah mereka tak plan pun untuk nak berikan satu bahagian daripada perolehan mereka tu kepada orang miskin. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat lagi mereka tidak mengata pun insya-Allah. Yastasnun tu ialah insya-Allah, mengatakan perkataan insya-Allah. Yang maknanya tak ingat langsung kepada Tuhan. Tak kira lah kan maknanya mereka nak buat esok insya-Allah mereka tak ada insya-Allah dah. Kita akan buat esok. Tak ada perkataan insya-Allah tu, tak ada ingat langsung kepada Tuhan. Bukan makna kata insya-Allah saja, tapi maksudnya ialah ingat kepada Allah. Kita nak buat satu benda esok ni, kemungkinan Allah Taala tak izin pun. Jadi selepas daripada tu apa yang berlaku ialah mereka pun fa asbahat kasarim. Jadi pada malam tu taifun wa huwa naimun, pada masa tu mereka setengah tidur. Jadi Allah Taala hantar bala fa asbahat kasarim. Jadi jadilah hitam gelap, terbakar semua. Fatanadau musbihin, pada pagi tu mereka pun bersama-samalah jom kita pergi. Ayat 22 Allah Taala kata anirdu ala harsikum, jom kita pergi ke kebun kita. Harsikum in kuntum sorimin, kalau kamu betul-betul nak pergi
sungguh-sungguh nak pergi, jom mari kita pergi, dia kata gitu. Fantalaku, lalu mereka pun pergilah, bertolaklah pergi. Wahum yatakhafatun, dan mereka tu berbisik-bisik. Yatakhafatun, jangan bisik-bisik lah, jangan bisik-bisik kan, nanti orang miskin tahu kan. Nanti apa yang mereka yatakhafatun, alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Jangan ada orang miskin tahu hari ni kita datang, dan jangan supaya apa, jadi sebab tu kita ni kena berbisik lah, senyap-senyap. Kemudian selepas tu apa yang berlaku lagi, wa ghadau ala hardin qadirin. Jadi mereka tu rodau tu makna berpagi-pagi, pagi-pagi tu mereka pun pergilah kan, bergeraklah mereka. Ni sekarang ni ayat yang ke-25 ayat yang ke-25. Jadi mereka pun pergilah ala hardin. Hardin tu maknanya al-man'u al-man'u tu maknanya tak nak berilah. Mereka plan nak menghalang lah kan, menghalang daripada orang miskin ni kan. Qadirin, mereka kata mampu. Qadirin tu makna mampu, qadir Jadi mereka mampu apa? Mampu untuk menghalang orang-orang miskin ni daripada dapat. Hari ni padanlah muka mereka, tak dapat dah hari ni. Baru tahu. Gitulah kan, mereka ni bersungguh-sungguh lah kan. Baru kau tahu dalam baru kau tahu siapa? Baru kau tahu orang miskin tu. Mereka kata ni kan, ala hardin, untuk menghalanglah mereka. Tapi mereka pun berjalan sampailah kebun mereka tu ke dalam tempat tu lah kan, kebun, kita kata estate lah, estate kurma mereka lah kan. Sampai kat situ, estate buah ke. Jadi sampai ke situ, mereka pun kata apa benda kan? Mereka kata, falamma ra'awha, bila mereka tengok tu kebun mereka tu, mereka kata, qalu inna ladallun. Mereka kata, ni bukan tempat kita ni. Kita salah kot, salah kebun kot. Sebab apa? Sebab kebun mereka dah bertukar dah. Dah bertukar menjadi apa? Menjadi hitam dah. Jadi mereka, kan kemarin lain kebun kita. Kebun kita banyak pokok lah. Kalau kita kan, kalau tempat kita ni banyak durian, banyak mangga, banyak durian Belanda ke dan sebagainya kan. Tapi ni bukan kebun kita dah, mana mereka pun rasa salah lah kan, salah bal nahnu mahrumun. Tiba-tiba mereka pun barulah sedar apa, sebenarnya mereka telah dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dihalang, Allah Taala tak nak beri pada mereka. Mahrum tu maknanya Allah Taala tak beri kepada mereka. Barulah mereka sedar, bal nahnu mahrumun, sebenarnya kebun tu kebun kita sebenarnya, tapi kebun kita dah bertukar, dah telah dibakar kan, telah terbakar. Kita telah dihalang. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Lalu salah seorang daripada mereka yang awsat awsat tu ada pendapat kata ialah yang terbaik lah, ada yang kata yang paling adil, ada yang kata maknanya paling bertakwa lah, paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata apa kan, dia katakan laula tusabbihun, kenapa kamu ni tidak bertaubat? Tusabbihun tu maknanya tasbih, tapi tasbih sini maksudnya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar kepada Allah Taala. Kenapa kita tak istighfar? Marilah kita istighfar. Dia kata qalu, lalu pun mereka pun ramai-ramai berkata, subhana rabbina inna kunna zalimin, maha suci Tuhan kami, dan mereka pun bertaubatlah. Maknanya subhana rabbina tu maknanya kita sama-samalah bertaubat, kita insah balik, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Inna kunna zalimin, kita sebenarnya telah zalim, berlaku zalim iaitu dengan berfikir. Jadi setengah ulama mengatakan bahawa apa kan, kalau kita berazam untuk melakukan satu kejahatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil kira benda tu kan. Yang tidak diambil kira ialah apabila kita baru ada perasaan-perasaan, ada khatirah, ada terfikir. Tapi kalau dah sampai kepada tahap azam iaitu tak nak beri kepada, yang ni dalam kes ni tak nak beri kepada orang miskin, bila azam untuk buat satu benda, maka azam itu telah dikira. Sama sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, izal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Nabi kata apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedang mereka, maknanya mereka ni berperang, mereka ni bergaduh, dan masing-masing guna pedang bergaduh betul-betul, maka kedua-duanya, fal qatil yang membunuh, wal maqtul dan juga yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Jadi sahabat tanyalah, kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Kerana dia ni berazam untuk membunuh seorang yang lagi tu. Sebab tu dia berperang, sebab tu dia bergaduh, sebab tu dia menggunakan pedang, sama-sama kan bertempur kan. Jadi maknanya di sini ialah kalaulah seseorang itu berazam sampai kepada tahap azam, maka dia telah diambil kira, telah dihukum oleh Allah, berlayak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang berlaku dalam kisah pemuda-pemuda ataupun anak-anak kepada tuan kebun ini, yang tak nak beri kepada orang miskin, maka mereka telah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada tu apa yang berlaku, mereka pun berkata kan, fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun, mereka pun masing-masing menuduh-nuduh lah kan, ni dululah kau ni, dululah kau ni, aku kata dah kan kena beri, kita kena kekalkan apa ni, mak ayah kita ni dah beri,
Jadi masing-masing tu, itu adalah tabiat. Allah Ta'ala nak ceritakan manusia tu begitulah manusia kan, sifat manusia kan. Bila dah salah nanti kan, aku tuduh kau, kau tuduh aku kan. Sebelum daripada tu tak pun. Sebelum tu setuju semua. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Jadi mereka berkata kan, ya wailana inna kunna, kenapalah kita ni dulu teruk sangat. Asa rabbuna, lalu pada ayat yang ke-32 mereka pun berkata asa rabbuna an yubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Lalu mereka berkata, ya Allah, moga-moga Allah Ta'ala ni akan gantikan kepada kita dengan satu kebun yang lebih baik daripada ni, harta yang lebih baik daripada ni, dan kita ni gharibun kepada Tuhan. Gharibun maknanya kita ni sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak harap kepada lain lagi. Ila rabbina raghibun. Jadi akhirnya menurut ceritanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan mereka ini dengan mendapat satu harta, satu kebun yang lebih besar lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih itu. Kerana apa? Kerana sifat mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kisah ini adalah masyhur di kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy Mekah ni tahu semua kisah-kisah ini. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan untuk memperingatkan mereka. Mereka ni sebenarnya telah mendapat, orang Quraisy ni telah mendapat satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia anugerahnya? Iaitu mendapat seorang nabi. Allah Ta'ala utuskan mereka ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehebatannya kan, dengan risalahnya, dengan Qurannya dan sebagainya kan. Tapi tengok kan, mereka dah mendapat tu nikmat tu, mereka dapat nikmat yang banyak lagi selain daripada tu kan. Mereka boleh pergi ke sana, orang-orang datang ke Mekah dan sebagainya, mereka boleh berniaga ke utara, ke selatan dan sebagainya, tapi mereka lupa nikmat Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, kalau kamu jadi macam ni, Allah Ta'ala boleh hapuskan nikmat ini. Allah Ta'ala boleh binasakan semua nikmat yang kamu ada. Dan pernah berlaku lah, maknanya kan orang Quraisy ni telah menghadapi saat-saat yang mana mereka ni sangat-sangat kelaparan, sangat kebuluran, sehingga setengah daripada mereka terpaksa semua makan bangkai. Jadi makna di sini ialah Allah Ta'ala ingatkan di sini kan, cerita ni kepada orang-orang yang berlaku sekarang juga lah, yang menentang agama, yang telah mendapat nikmat, mendapat kekayaan, mendapat teknologi, mendapat kesenangan, mendapat apa kan, tiba-tiba kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala boleh hantar balasannya, Allah Ta'ala boleh hantar hukumannya kepada kita, dan pada ketika itu barulah kita, pada masa itu kita baru nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala dah binasakan, jadi ingatlah kepada Allah sekarang ketika kita mendapat kesenangan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, kazalikal azab. Macam itulah azab, Allah Taala katakan. Macam itulah azab. Maknanya cerita ni memang betul-betul supaya kita ni ambil pengajaran. Kazalikal azab. Macam itulah azab. Wala azabul akhirah akbar. Tapi ingat azab akhirat tu baru azab dunia. Kalau azab akhirat nanti dia akan lebih besar lagi, tahu tak Jadi Allah Taala kata lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Kalau mereka tahu maknanya kalau orang yang tak beriman dia tahu. Kalau orang kafir tu tahu Kalau orang yang menentang Muhammad ni tahu. Kalau menentang dakwah ni tahu, menentang Islam tahu. Innalil muttaqina inda rabbihim. Kemudian Allah Ta'ala berpindah sekarang ni kepada cerita, untuk ceritakan nikmat yang dia nak beri kepada orang-orang yang bertakwa, orang menerima dakwah, menerima Islam dan sebagainya ni. Sesungguhnya bagi orang muttaqin itu, dia akan mendapat jannatun na'im. Macam mana? Jadi macam mana? Kita dah baca banyak dari tempat-tempat yang lain kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan nikmat-nikmat ni kan. Allah Taala cerita pendek saja kan, tapi kemudian Allah Taala kembali semula menceritakan apa yang didakwa oleh orang Quraisy. Salah satu lagi apa dakwaan orang Quraisy. Orang Quraisy ni, mereka ni, ketua-ketua Quraisy ni, mereka lihat mereka ni kaya. Mereka lihat mereka ni banyak harta lah dan sebagainya. Jadi mereka pun katalah, kita atas dunia sekarang ni banyak harta, kita ni kaya kan. Orang pengikut Muhammad tu apa miskin. Kalau sekarang ni kita kaya atas dunia, kalau akhirat kita takkanlah miskin, kita kaya juga. Itu dakwaan mereka lah kan. Jadi dakwaan mereka tu, mereka kata macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menjawab mereka ni. Turunlah ayat ni. Ayat ni apa? Dia kata afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah patut kami menjadikan orang-orang yang muslim itu sama seperti orang yang berdosa? Allah Ta'ala dah sebutkan orang berdosa sebelum daripada ni kan, mereka ni masyak binamin, mereka ni zani, mereka ni macam-macam lagi kan, kejahatan-kejahatan yang mana yang dimiliki, yang ada pada orang kafir tu, orang mujrim. Jadi Allah Ta'ala sifatkan mereka ni sebagai mujrim. Jadi Allah Ta'ala katalah sekarang ni, adakah mereka, orang-orang yang jahat tu, orang yang tak beriman tu sama dengan orang muslim? Sama ke? Orang muslim ni sama dengan mereka tu? Jauh kan, jauh. Kalau kita kata dalam peribahasa, jauh panggang daripada api. Macam mana nak masak? Kamu nak samakan di antara. Jadi Allah Ta'ala kata afanaj'alu, adakah kami nak jadikan orang muslim sama seperti orang yang berdosa tu? Malakum kaifatahkumun. Ayat ni, ayat yang ke-36 ni malakum kaifatahkumun ni, maknanya itu menceritakan
Apalah kalau ikut terjemahan bodoh sangat kamu ni. Macam mana kamu berfikir ni? Macam mana kamu buat keputusan? Macam mana kamu ni? Fikirlah sikit, tak logik langsung. Macam itulah kan ayat ni macam marahlah kan. Malakum. Bila malakum ni apa bagi kamu, maksudnya ialah apa, macam mana kamu ni? Macam mana kamu ni? Kamu tahkumun macam mana ni? Kamu hukumkan macam mana ni? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Jadi Allah tanyalah. Tanya ni sebenarnya tak wujud pun, tapi tanya ni bukan Allah tak tahu kan. Tapi Allah Ta'ala nak memperli mereka, nak mengatakan kamu ni yang kamu buat hukum macam tu sama kan, orang Islam sama dengan orang yang jahat tu, orang yang tak beriman tu sama. Kamu ni ada kitab ke? Kamu kan ni ada buku ke yang kamu belajar benda tu kan? Yang kamu baca kan? Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Inna lakum fihi lama takhayyarun, di mana dalam buku tu ada cerita semua kan. Yang kamu buat ni, kamu sebut ni adalah betul. Kamu boleh pilih mana-mana kan, nak jadi jahat, nak jadi baik. Ada ke dalam tu kan? Dalam kitab tu ada macam tu ke? Ada ke? Kitab pun tak ada. Macam mana nak kata ni kan? Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata apa? Am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Ataupun Allah Ta'ala kata kamu ni ada janji daripada Tuhan. Janji daripada Tuhan balighah. Balighah tu maknanya sabitah. Makna sabitah tu berterusan sampai hari kiamat. Maknanya kamu di aiman, ada aiman. Aiman tu kalau ikutnya sumpah kan, tapi maksudnya ialah ada makna perjanjian, ada janji. Allah Ta'ala dah beritahu kepada kamu satu prinsip, satu kaedahnya. Oh, kamu ni sama dengan orang jahat dengan sama dengan orang baik. Ada ke pula kamu ni? Macam mana kamu fikir ni? Jadi kemudian salhum ayyuhum bizalika za'im. Allah Ta'ala sekarang minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad ni, tanya mereka sikit Muhammad. Tanya mereka tu, salhum, tanya mereka tu. Ayyuhum bizalika za'im. Siapa nak berani nak buat janji ni? Janji apa? Bahawa mereka ni akan sampai hari kiamat ni adalah betul. Mereka ni akan dapat apa ni? Ni kan dapat apa ni? Lempah daripada Allah Ta'ala. Ada janji daripada Allah Ta'ala ni. Tanya sikit mereka, siapa yang berani berjanji ni? Siapa yang berani jamin? Za'im. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim. Ataupun kamu ni ada berhala. Berhala-berhala yang berhala-berhala yang menyatakan apa? Yang mengatakan perkara tu. Kalau ada berhala cakap macam tu, bawa sini berhala tu. Mana? Falyatu bi syurakaihim. Bawalah berhala tu. In kanu sadiqin, kalau mereka ni benar sangat. Jadi Allah Ta'ala kata akhirnya, iaitu apa? Ayat yang terakhir, ayat 42, ingatlah kan. Bahawa kan dakwaan-dakwaan kamu tu semua dakwaan bohong tu. Kamu ni menipu, kamu ni mengada, kamu ni apa-apa semua tu kan. Yauma yukshafu an saqin. Allah Ta'ala kata pada hari kiamat nanti, sampai hari kiamat ni bukan mudah kan. Hari kiamat ni keadaan dia sangat sukar, sangat susah kan. Suasana sangat dahsyat. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini pada hari yukshafu an saqin. Yukshafu ni maknanya membuka. Sakin tu maknanya betis kalau ikut terjemahan asalah. Tapi perkataan ini digunakan perumpamaan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada satu keadaan, iaitu di mana apabila orang tu berada dalam keadaan susah sangat, maka dia nak lari, dia angkat kain dia akan berlari. Ataupun ada setengah ulama mengatakan ialah apabila perempuan tu mengangkat kain dia sehingga nampak gelang kakinya, itu pun adalah yukshafu an sakin. Tapi kedua-dua ni lah ataupun apa sajalah yang digunakan, tapi dia menunjukkan, digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan satu keadaan di mana manusia berada dalam keadaan yang sangat susah. Bila sangat susah, sangat mendesak, sangat tertekan, maka pada hari itu yukshafu an sakin, mereka akan membuka betis mereka. Jadi Allah Ta'ala sifatkan hari kiamat ni adalah hari yauma yukshafu an sakin. Jadi pada hari kiamat ni yud'auna ila sujud, mereka akan dipanggil untuk bersujud. Sebenarnya dipanggil untuk bersujud ni diseru supaya sujudlah kamu sekarang, sujudlah kamu. Pada hari itu tak ada guna dah sujud pun. Yang kena sujud ni maknanya kena patuh kepada Allah, maksudnya ialah pada hari ni, pada atas dunia ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kita supaya kita ni tunduk kepadanya, ikut perintahnya kan pada hari ini semasa kita hidup di dunia ni, supaya kita nanti tak akan terkena apa yang berlaku kepada orang-orang ni pada hari ni. Fala yastati'un, pada mereka itu pada hari itu mereka tak akan mampu lagi untuk sujud, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat pada hari ini memang perkara ni berlaku, iaitu apa? Orang-orang yang tidak Islam ni merasakan sama saja. Jadi kita sebagai orang Islam tak boleh melihat sama kan. Orang-orang Islam dengan tak Islam tak sama. Kalau kita merasakan sama, kita telah terjebaklah dalam kata-kata ini kan, apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang didakwa oleh orang-orang Quraisy ni, orang-orang kafir. Orang kafir melihat bahawa Islam tak Islam tu sama. Agama ni hak individu. Bagi kita tidak Agama bukan hak individu kan. Agama adalah
sepatutnya ialah semua orang mesti menjadi Muslim. Menjadi Muslim, atau kalau tak nak jadi Muslim pun mesti tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa semua orang kena jadi Muslim? Kerana mereka adalah hamba Allah. Allah Taala yang ciptakan mereka. Kenapa mereka tak nak tunduk kepada Allah? Sebab itulah kalau mereka tak menjadi Muslim lagi, maka tanggungjawab kita kepada tanggungjawab kita semua kepada sebagai orang Muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang faham, sebagai orang yang tahu tentang Islam, kita kena beritahu kepada semua orang tentang kewajipan ni kan. Mungkin mereka tak tahu, jadi kita kena beritahu. Kalau mereka tak tahu kerana kita yang tak beritahu, maka kita adalah bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama tak sama orang Islam tak sama, bukan kerana ketayak saja, bukan ketayak putih, bukan baju putih, jubah putih kan, bukan kita sembahyang semata-mata kan, tapi kena lebih daripada itu, kerana kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat yang terakhir ni, yud'auna ila sujud, mereka itu diseru supaya sujud, iaitu tanda ketundukan kepada Allah Taala saja, jangan tunduk, jangan ikut apa yang lain daripada Allah. Maka pada hari kiamat kita tak akan mampu kalau kita tak buat perkara itu di atas dunia ini. Setakat itu saja sahabat-sahabat semua, moga-moga kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersama-sama dengan sesi kita pada pagi ini. Dan juga jangan lupa untuk share, untuk follow, untuk komen. InsyaAllah kalau ada apa-apa, komen je InsyaAllah, dan share, kongsi kepada semua sekali sahabat-sahabat yang berada di luar sana yang tak bersama-sama pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.